Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada kali ini saya nak buat sedikit perkongsian mengenai PS4 Pro, kerana ramai yang komplain bahawa PS4 Pro mereka ni mengeluarkan bunyi yang bising, kipasnya dah bunyi macam enjin jet ya. Jadi saya nak tunjukkan cara kita untuk menyelesaikan masalah ini, dan cara ini dijamin berkesan 100%. Okay, let's go. Alright, okay. Jadi mengenai perkongsian kita, iaitu macam mana kita nak hilangkan bunyi bising di dalam PS4 Pro ni. Satu lagi saya nak bagi tahu dekat sini adalah sebab cara ini bukan saja akan menghilangkan bunyi bising kipas di dalam PS4 Pro kita, juga berkesan untuk meningkatkan performance PS4 Pro itu sendiri, iaitu loading time tu akan lebih cepat. PS4 Pro boleh fokus lebih kepada loading time tu disebabkan oleh dia dah kurang panas. Lepas itu ada yang kata untuk menghilangkan bunyi bising tu kita kena ganti model kipas tu. Sebenarnya tak perlu ganti ya, bagi saya. Masalah utama dia adalah sebab satu, disebabkan oleh kipas tu sendiri kotor, okey, dan lepas itu heatsink kita tu pun kotor juga. Sebab paling utama mengapa PS4 Pro kita itu mengeluarkan bunyi yang bising adalah disebabkan oleh satu yang kita panggil sebagai thermal paste ya, macam ni. Ini thermal paste, okey. Benda ni kita sapukan ke dalam PS4 Pro, GPU PS4 Pro kita. Okey, fungsi dia adalah untuk memindahkan haba daripada GPU tu tadi masuk ke dalam heatsink. Bila PS4 Pro kita tu dah lama, thermal paste di dalam PS4 Pro tu pun dah kering. Jadi dia fungsi dia memindahkan haba tu dah tak berkesan lagi. Sebab itu kita kena bersihkan yang lama tu dan gantikan dengan yang baru. So ini adalah thermal paste yang saya akan gunakan nanti. Tak mahal pun, kalau nak beli dekat Shopee pun boleh, ataupun just pergi dekat mana-mana kedai komputer mesti ada jual thermal paste ni ya. Sebab orang-orang yang selalu buat DIY komputer ni mesti akan gunakan ni. Saya juga nak kongsi macam mana saya simpan PS4 Pro saya ya. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, PS4 Pro saya tu saya wall mount kan, macam ni. Okay ya. So bila kita wall mount macam ni, satu kebaikan dia adalah ruang pun jimat, lepas itu selamat pun lebih selamat lagi. Okey, kalau kata nak tumpah air apa semua tu memang tak dapat lah kan, sebab dia dah terletak dekat tempat yang tinggi. Lepas itu selamatlah daripada budak-budak ya. Kalau ada budak-budak kecil dekat rumah, selamatlah bila kita letakkan ataupun wall mountkan dia macam ni. Untuk kali ini kita fokus dahulu kepada cara-cara untuk menghilangkan bunyi bising dalam PS4 Pro kita, dan juga macam mana sekaligus kita meningkatkan performance PS4 Pro tu sendiri. Okey, jom. Okey, ini adalah contoh PS4 Pro yang saya ada pada ketika ini. Boleh dengar sendiri bunyi dia ya, memang bising ya. Okey, ini PS Pro yang dah lama. Nampak ya, bunyi macam enjin jet. Enjin jet nak terbang. Okay, di depan saya pada ketika ini adalah semua peralatan yang akan saya gunakan untuk projek ini. Jadi saya ada beberapa lah. Okay, kalau nak tengok peralatan ni nanti bolehlah saya letakkan dekat description dekat bawah komen nanti ya. Ataupun kalau nak tahu apakah benda ni, okay, saya boleh kongsikan lah, tak ada masalah. Okay, so mula-mula sekali saya akan ambil pisau ni sebab saya nak buka dulu pelekat warranty dekat PS4 Pro ni. PS4 Pro kita pun dah lama, so kalau nak buka pelekat ni pun tak ada masalah kan. So bila dah buka ni, okay, tengok dekat sini ya, saya buka, nanti akan nampak ada skru dekat bawah tu. Skru ni kita kena buka lah. So nanti nak buka bahagian belakang PS4 Pro ni ya.
Okay, untuk pengetahuan PS4 Pro ni bahagian depan tu nak buka tak perlu nak buka apa-apa skru, yang kena buka ni dekat belakang je. Okay, yang ini pula adalah cover untuk hard disk dia. Okay, hard disk ni nanti katalah kalau kita nak tukar hard disk ya, ini dia pakai hard disk lama HDD. Okay, so kalau kita nak tukar, kita boleh tukar ke SSD. So bila tukar nanti performance kita pun akan naik sampai 5 kali ganda ya, kalau tukar kepada jenis SSD. So saya akan buka dulu PS4 Pro HDD dia ni. Okay, sebelum tu jom buka skru ni dahulu. Okay. Okay, sekarang kita nak buka pula hard disk dia ya. Hard disk tu senang saja, cuma ada satu skru dekat situ, kita nampak. So boleh just buka macam biasa. Nanti dah buka boleh tarik, just tarik je hard disk tu dan keluarlah HDD dia bentuk dia macam ni dengan cover besi dekat sekeliling lah. Okay, kali ni kita nak buka bahagian bawah PS4 Pro ni dahulu. Okay, sebab kita dah buka skru dekat depan tu, dekat belakang tadi ya. So skru tu ada satu saja, so tak ada masalah, senang je nak buka. Just okay, tarik dia ke atas, kuatkan sedikit macam ni. Okay, sebelah kiri dan sebelah kanan. Bila dah terbuka, nanti akan dengar bunyi klik tau. Okay, bunyi klik dah terbuka. Lepas itu turunkan dia ke bawah macam ni, terbukalah cover ya, cover dia di bahagian bawah. So dekat sini kita boleh tengok ya lapisan besi yang dia ada dekat bawah atas tu. Okey. Okey, benda pertama yang kita nak buka adalah dua skru ni tau. Kena buka dulu sebab dua skru ni juga adalah skru yang memegang power supply dekat belakang tu. So kena buka yang dua ni dahulu. Nanti power supply tu senang nak ditanggalkan. Okay, sekarang kita nak buka bahagian depan pula, tak perlu nak buka apa-apa skru. So kita just buka macam biasa, macam kita buka cover dia dekat belakang tadi. Buka. Okay, senang saja, boleh nampak kipas tu ya, memang kipas tu berdebu dan kotor lah. So ramai orang dia just bersihkan kipas ni, tapi tak cukup ya, tak cukup sekadar bersihkan kipas, kadang-kadang masih bising juga. Okay, so kita buka metal tipis ni dahulu. Metal ni sebenarnya dia gunakan untuk menghalang interference yang datang daripada power supply ya. So ini adalah untuk cover power supply PS4 Pro tu tadi. Okay, buka, skru dia pun panjang macam ni. Just buka skru yang ada dekat situ. Okay, dah siap, kita terbalikkan. Sekarang nak buka balik semua skru yang ada dekat depan ni. Okay, skru ni kalau kita tengok secara ini ya, secara detail, okay, setiap skru tu berlainan ya. Maksudnya kita perlu ada jenis pembuka skru yang berlainan mata ya. Okay, jom kita buka skru ni satu persatu. Okay, sebelum tu kita kena buka wayar kecil, 3 wayar kecil ni dahulu ya. Ini adalah sambungan ke wifi ya. Okay, dan inilah ke motherboard lah daripada fungsi-fungsi PS Pro yang lain. So buka macam biasa je, just cabut ya, jangan takut dia tak akan rusak. Okay, lepas tu boleh buka pula kabel-kabel yang bersambung dekat sini, boleh buka. Okay, just tarik satu persatu, tak ada masalah. Yang ini senang saja nak buat, tengok senang, mudah ya nak tarik, tak susah pun. Ini semua connection lah yang bersambung dengan motherboard. Lepas tu ini adalah connection yang bersambung dari power supply ke motherboard pula. So ini pun kena buka juga ya. Okay, dah siap semua. Sekarang kita boleh
Okay, sekarang kita boleh buka pula skru tu semua ya, satu persatu. Okey, dah buka semua. Sekarang kita boleh tarik pula cover yang atas ni ya. So kena pastikanlah kabel-kabel tu semua dah buka ya. Okey, cabut kabel tu semua. Lepas tu kita akan dapat tengok motherboard dia macam ni. Ini motherboard untuk PS4 Pro ni lah. So kita kena buka yang metal dekat atas tu. Okey, buka dahulu metal ni. Ini adalah metal yang cover GPU PS4 Pro ni. Okey, kena buka dulu. Okay, lepas itu kita akan dapat tengok cover yang kedua ni pula. Yang ini tak ada skru pula. Okay, just cabut je, senang. Cabut macam biasa. Okay, senang kan, tak ada skru. Ini cover kedua dia untuk GPU PS4 Pro kita. So terusnya kita nak cabut yang motherboard hijau ni pula. Okay, nak cabut sebab kita nak ambil akses ke GPU PS4 Pro ni. Nanti bila dah dapat nampak ataupun dah dapat akses dia, kita boleh letakkan thermal paste yang kita ada ni. Okay, so kena buka yang motherboard hijau ni dulu. Okay, kena hati-hati ya, sebab sepatutnya kita buka yang power supply dekat belakang tu dulu. Tapi saya ada buat sikit kesilapan. Okay, saya kena terbalikkan PS4 Pro ni dahulu. Sebab saya nak buka yang power supply dia dekat belakang ni dahulu. Power supply tu pun dah tercabut. So saya kena buka dia dahulu ya. Okay, saya terbalikkan dan saya akan buka power supply ni dulu ya. Okey, power supply tu bentuk dia macam ni. So nampak tak kabel putih tu yang menyambungkan power supply ni dengan motherboard tadi kena cabut. Yang ni kena hati-hati sikit ya, dia ada keras sikit. Okey. So cabut hati-hati. Boleh gunakan screwdriver lah ya. Untuk cabut, tolak dia pelan-pelan dengan bantuan tangan. Okey, just pelan saja. Okey, tak ada masalah. Dah tercabut ya. Senang saja. Bila dah tercabut tu, so kita boleh sambung untuk buka balik motherboard kita tadi ya. Macam ni lah bentuk power supply untuk PS4 Pro kita. Power supply ni kalau rosak pun kita boleh baiki sendiri ya, tak ada masalah sebab dia tak kompleks sangat. Okey, so terbalikkan lagi sekali dan kali ni kita nak buka pula motherboard yang hijau ni sekali lagi ya. So kali ni senang lah sebab kita pun dah cabut motherboard tu dan sepatutnya dah tak ada apa-apa benda yang menghalang kita lagi. Okey, kita dah boleh cabut motherboard ni. So cuma kena pastikan lah ya, kabel tu tak menghalang kita. Okey, dah dapat cabut. So dekat sini kita boleh nampak tau, nampak tak GPU untuk motherboard kita. Inilah tempat yang mana kita nak letakkan thermal paste tu nanti. Okey, kita kena ganti tau thermal paste tu. Nampak, perhatikan ya, dia dah kering, dah tak boleh dipakai lagi dan fungsi dia pun dah tak berkesan lagi. So kita kena gantikan dia, cuci dan gantikan. Tapi sebelum tu saya kena masuk dahulu, saya kena buka lagi yang yang lapis metal seterusnya ni, sebab saya nak dapatkan akses masuk ke dalam kipas PS4 Pro ni dan juga nak dapatkan akses untuk tengok heatsink dia ya. Okey, so sebelum tu saya kena cabut yang ni dahulu. Okey, dekat sini pun saya buat sedikit kesilapan sebenarnya. Besi yang cover
GPU ni tak perlu nak buka pun ya. Besi yang cover heatsink ni ya, di bawah tu ada heatsink nanti tahu kita akan dapat tengok, sebenarnya tak perlu buka. Okey, kita cuma perlu buka 2 skru je dekat sini untuk memisahkan metal ni daripada badan PS4 Pro supaya kita boleh tengok kipas dia dan juga boleh tengok heatsink dia ya. So yang ini just ignore, tak perlu nak buka sebenarnya ya. Okey, ini adalah 2 skru yang saya katakan tadi, kita kena buka dahulu. Dua skru ni bila dah buka nanti memang senang kita nak dapatkan akses ya untuk tengok kipas dia. Nampak kipas PS4 Pro tu dan juga heatsink dia yang saya katakan tadi. Nampak betapa kotornya heatsink tu ya. Jadi so kita kena bersihkan lah heatsink ni dan juga kita kena cabut kipas tu, so nanti senang kita nak bersihkan. Okey. Okey, so macam ni lah bentuk kipas PS4 Pro kita ya. Nampak memang kotor, so kena bersihkan. Nak bersihkan heatsink ni senang saja, just gunakan vacuum. Okey, pakai vacuum je, tak ada masalah. Sebab debu tu tak sampai dekat dalam dia pun ya. Okey, dekat luar ni sahaja. Sebab heatsink tu pun ruang antara dia sempit. Sebab tu debu pun tak boleh masuk sampai dalam sekali ya. Okey, dekat luar je boleh bersihkan dengan vacuum macam ni. Okey, lepas tu bolehlah vacuum je body dia ya. Cukup vacuum je body dia, tak perlu nak nak bersihkan menggunakan kain pun tak ada masalah sebenarnya, lebih baik ya, lagi baik. Cuma saya tengok mungkin tak perlu sangat, boleh just pakai vacuum pun tak ada masalah. Okey, untuk kipas ni pula saya akan bersihkan guna ni ya, cotton bud dengan alkohol. Alkohol tu pun sanitizer je pun sebenarnya. Saya bersihkan. Okey, memang kotor ya, memang betul-betul kotor ya. So kena bersihkan. Ini pun antara sebab mengapa PS4 Pro kita ni mengeluarkan bunyi yang bising, sebab kipas dia dah terlalu kotor. So kena bersihkan. Kena buat satu-satu, tak ada masalah. Okay. Tengok debu tu ya, dah berkumpul selama bertahun-tahun. Memang patutlah PS4 Pro ni mengeluarkan bunyi yang bising. Okey, dah siap sekarang kita nak pasang balik kipas ni. Senang saja, pasang macam biasa. Lepas itu ingat ya, kipas ni cuma ada 2 skru saja. Sebab saya pertama kali buat ni selalu tersilap. Saya pasang 2-3 skru sebab memang ada tempat untuk skru lain ya. Tapi sebenarnya benda tu kena pasang skru yang lain tu kena pasang dekat motherboard. Okay, dekat sini kita cuma perlukan 2 skru sahaja ya. Okey, nak pasang balik metal ni. Okey. Heatsink dia ya, nak pasang balik heatsink tu. So jom letak heatsink dia dulu. Okay, sekarang masa untuk kita bersihkan sisa-sisa thermal paste yang ada. Saya pakai kain lap biasa dengan alkohol je. Senang sikit nak bersihkannya sebab dia dah kering tau. So dia ni dah keras sangat. Kena bersihkan betul-betul
Ini adalah untuk heatsink dia ya. Okey, bila heatsink dah bersih, sekarang nak bersihkan thermal paste yang ada di dekat GPU dia pula. Okey, macam biasa saya nak pakai cotton bud lah, sebab benda tu berada di celah-celah ni tau. Di celah-celah transistor dia tu. Okey, so saya kena bersihkan dahulu satu persatu. Okay, cuma saya rasa saya ada sedikit masalah ya, sebab saya dapati yang thermal paste yang besar-besar yang besar tu tadi yang saya tunjuk. Okey, dia dah mungkin dah lama sangat, so dia pun dah macam keras sikit tau. So saya akan gunakan thermal paste yang kecil ni sebab dia masih baru. Okey, tapi saya rasa macam tak cukup ya. So saya akan gunakan sedikit yang besar ni jugalah. Okey, harap tak ada masalah. Okay, dia ada keras sikit, tapi saya rasa okey lah sebab dia pun masih belum digunakan. So saya akan letak ya, tak perlu banyak ya. Okay, just letak dekat tengah-tengah je macam tu. Lepas tu nanti bila kita dah lekat balik GPU dia, okay, dia dah bergabung dengan heatsink tu, so dia automatically akan tersapu rata lah ya. Okay, bila dah letak balik motherboard hijau tu, bolehlah masukkan pula lapisan metal yang pertama sekali tu. Okay, ini untuk bahagian belakang dia ya. Masukkan, okay, pastikan yang kita dah sambungkan balik semua kabel-kabel tadi ya. Macam ni nak sambung senang saja, dia tak ada lock pun. Okay, sambung je macam biasa. Okay, cuma nak bagi tahu bila dah sampai ke bahagian yang besar ni, okay, nanti kita akan sampai ke bahagian yang besar, dah masukkan tempat yang kecil tu. Okay, yang besar ni dia ada lock tau. Okay, so dia masuk senang je, cuma kita kena pastikan kita lock bila dah masuk. Macam tu. Okay, dah siap pun. Lepas itu sambungkan balik kabel-kabel untuk yang 3 kecil ni. Okay, sambung balik. Kena pastikanlah sambungan tu di tempat yang betul ya. Okay, bila dah siap, bolehlah kita skrukan balik semua mana-mana skru yang kita dah buka tadi ya. Kena pastikan, ingat dekat sini ada 2 jenis skru, satu yang besar dan satu yang kecil. Dua-dua memerlukan mata yang berlainan ya. Okey, so senang saja nak detect mana satu kalau kita terlupa. Okey, lubang yang besar dia dibezakan oleh saiz lubang tu ya. So lubang yang besar tu masukkan skru yang besar, dan yang kecil masukkan yang kecil. Senang je. Okay, dah siap. Sekarang masa untuk kita pasang balik masa untuk kita pasang balik power supply. Okay, macam biasa kena pastikan sambungan daripada motherboard tu dimasukkan dahulu ke dalam power supply, dan lepas itu just masukkan sampai dia betul-betul tepat di dalam ya. So bila dah okey, sekarang masa untuk kita lekatkan balik cover untuk bahagian belakang dia tadi ya.
Tapi sebelum tu ingat tak kita ada buka dua skru yang saya katakan akan mengikat power supply di belakang tu tadi. Okey, so kita kena masukkan sekarang. Bila dah siap kita lekatkan balik power supply tu, kita kena skrukan dia balik. Macam ni ya. So dua skru ni lah sebenarnya yang mengikat power supply tu. Okey, selain daripada skru-skru yang kita kena masukkan sebentar nanti. Okey, dah siap sekarang. Just terbalikkan dia sebab kita nak pasang cover untuk bahagian belakang tu tadi. Okey, ambil cover tu dan masukkan balik macam kita buka sebentar tadi. Okey, ingat ya, bila kita dah letakkan dia di dalam kedudukan yang betul, nanti bila kita tekan akan ada bunyi klik. Okey, bila dah ada bunyi klik tu maksudnya kita dah pasang betul lah ya. Okey, bila dah siap nanti kita akan pasang balik semua yang kita dah buka tadi, iaitu pertama hard disk dia. Okey, hard disk drive dia buka dan lepas itu kena skrukan balik lah ya. Okey, dah siap. Jom kita try. Sekarang saya nak main satu game dahulu. Okey, saya nak cuba main Injustice 2 ni dulu ya, sebab ini antara game yang berat juga. Okey, jom kita try main Injustice 2 dan tengok sama ada dia masih berbunyi macam tadi. Okey, sekarang saya tengah main Injustice 2. Okey, so perasan tak? Bunyi dia dah tak ada pun lagi ya. Okey, yang kita dengar tu cuma bunyi aircon saya dan bunyi kipas dinding ya, tapi bukan bunyi PS4 Pro ni. PS4 Pro ni dah tak ada bunyi pun sebenarnya kalau nak bagi tahu ya. Okey, perasan tak perbezaan dia dengan yang pertama, dan bila kita dah letakkan thermal paste yang baru dan juga kita dah pun bersihkan kipas dan heatsink dia. Sekarang kalau perasan ya, loading time pun dah cepat berbanding dengan yang dahulu. Okey, sebelum diservis. Okey, oleh itu sampai sini saja untuk perkongsian saya pada kali ini. Sekiranya saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Sekiranya ada apa-apa komen, okey, nak tanya, bolehlah terus letakkan di ruangan komen ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.